Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Okey, insya-Allah pada hari ini kita masih lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah dari rumah. Kita akan belajar dalam matematik tingkatan 2. Okey, untuk murid-murid tingkatan 2 pada kali ini, okey, ia sedikit berbeza kerana jadual kita telah berubah dan kita akan membuat beberapa perubahan dari masa ke semasa tentang kita punya proses PDPR. Okey, untuk kali ini kita akan teruskan dengan topik baru topik baru iaitu bab 2 iaitu pemfaktoran dan juga pecahan algebra. Okey, dalam topik ni dia ada kesinambungan daripada apa yang kita belajar baru ni untuk pola tu. Ada kesinambungan dari segi algebra. Jadi untuk pola tu kita dah mengenali apa itu algebra. Jadi insya-Allah dalam bab ni dia akan lebih mudahlah untuk kita tentukan apakah yang dikatakan dengan pemfaktoran dan juga pecahan algebra. Okey topik dia bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, untuk topik ni kita akan mempelajari tiga subtopik yang utama iaitu kembangan, pemfaktoran dan juga ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik macam pola bawah ni juga. Okey, dia ada untuk hukum asas dia macam mana kita nak tambah dan juga menolak pola tersebut. Okey, jadi dalam topik ni pun dia akan ada benda-benda yang melibatkan operasi asas aritmetik, tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, untuk yang pertama, standard pembelajaran kita iaitu menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra. Okey, hari ini kita tengok dua ungkapan algebra. Macam mana dua ungkapan tu kita tengok dari segi definisinya dahulu. Untuk definisinya kita tengok di sini, kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan dua ungkapan dalam kurungan. Hasil pendarapan satu ataupun dua ungkapan algebra dalam kurungan. Jadi kita tengok kurungan tu macam mana. Tengok contoh yang dia bagilah. Contoh nombor 1 dalam buku teks kamu tu. Kembangkan setiap ungkapan yang berikut. Okey, yang dikatakan kembangkan satu ungkapan tu macam mana? Okey, kita tengok di sini lah. Okey, kita tengok yang pertama yang saya bulat ni. Okey, iaitu satu ungkapan ni maksudnya dalam ni dia ada satu ungkapan algebra. Okey, yang kedua ni pula dia ada dua ungkapan. Ni ungkapan yang pertama, ni ungkapan yang kedua. Okey, jadi ada dua ungkapan, satu R, satu S. Okey, yang ni hanya ada W sahaja untuk yang A ni. Yang B tu ada R dan S. Okey, jadi kita nak tengok satu ungkapan iaitu satu ungkapan dan juga dua ungkapan. Kita nak kembangkan dia punya ungkapan ni macam mana? Okey, kita tengok step yang seterusnya. Okey, baik-baik. Kita tengok yang pertama di sini. Okey, kembangkan dua ungkapan algebra. Okey, dua ungkapan algebra ni macam mana? Kita ambil contoh yang nombor 1 tadi dalam kutip dah. Kita tengok. Okey, yang pertama dia bagi 6 darab dengan ni 6, kita ambil warna merah lah. 6 darab dengan 3 tambah 4W. Tapi 3 tambah 4W ni berada di dalam kurungan. Jadi dalam konsep yang kita belajar masa tingkatan 1 tu iaitu operasi gabungan ni sekiranya ada kurungan kita selesaikan yang dalam kurungan. Tapi dalam situasi ni kita tak boleh selesaikan. Bila tak selesaikan kita kena darab dengan yang di luar pula. Darab yang di luar ni kita tengok 6 ni dia tidak ada apa-apa ni. Di sini tak ada apa-apa lah. Di tengah-tengah ni dia tak ada apa-apa. Maksudnya dia akan kena darab. Jadi 6 darab dengan 3. Jadi cara susunan dia kita tengok dalam konteks tu. Okey, ni cara lebih jelas. Okey, di mana 6 ni dia akan darab yang pertama dengan nombor 3. Seterusnya dia akan darab dengan nombor 4. Okey, jadi susunan dia buat kurungan. Mana buat kurungan. Okey, tulis balik 6 darab dengan berapa? 3. Tutup kurungan. Okey, seterusnya kenapa di sini jadi tambah? Sebabnya di depan ni tidak ada nombor negatif dan apa-apa tanda negatif, jadi kita isytiharkan sebagai positif. Jadi positif kekalkan di sini. Jadi 6 ni darab dengan 4W. Okey, jadi 6 darab 4 dapat 24. Okey. 3 darab 6 darab 3 dapat 18. Okey, jadi di sini positif. Positif darab dengan positif kita akan dapat
positif lah. Jadi di belakang ni kita kekalkan 6 darab 4, 24 kekalkan. Okey, oleh kerana dia ada W belakang ni seorang-seorang dia, jadi kita kekalkan W ni di sini. Okey, jadi kita akan dapat 18 tambah 24 W. Ini kembangan lah, tapi kita kembangan yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, di sini kita tengok 3R dan juga 2S. Dia ada dua ungkapan algebra di sini. Ungkapan yang pertama, ungkapan yang kedua. Okey, satu dengan digunakan huruf S, satu digunakan huruf R. Jadi konsep dia sama jugalah. Jadi 3 ni didarab dengan R. Jadi buat kurungan, dia siap kat dia, buat kurungan. Okey, jadi 3 didarab dengan R. Macam saya cakap di positif ni, kenapa positif ni tambah? Sebab di depan 3R ni tidak ada simbol negatif. Maka dia kena letak simbol positif. Jadi di sini 3R darab dengan negatif 2S. Kenapa buat kurungan? Sebab dia negatif. Dan buat dua kurungan, kurungan besar dan kurungan kecil lah. Jadi 3 darab 2 dapat 6. 6 ni positif ke negatif? Positif darab negatif, kita akan dapat negatif. Okey, jadi yang sini pula R darab R. R berapa kali? 2 kali. Jadi 3R kuasa 2. Ni tolak 6RS. R dan S tak boleh gabung sebab huruf dia tidak sama. Jadi kekalkanlah 3 darab 2 dapat 6. Jadi negatif 6RS. Jadi inilah jawapan bagi kembangan yang B ni. Okey, kita teruskan lagi. Untuk latihan tambahan supaya kita lebih nampaklah apa yang kita buat tu. Kita tengok yang pertama. Okey, di sini dia bagi 3R tambah 4S. Dan kurungan yang kedua, R tolak 2S. Di sini kita ada persamaan. Ada huruf R dan huruf S. Kurungan pertama ada huruf R dan S. Dan kurungan kedua pun ada huruf R dan huruf S. Okey, kita tengok selesaikan yang pertama. Di sini kita tengok. Yang pertama 3R ni dia akan kena darab dengan R ni dulu. Ni yang pertama. Kalau boleh buat tanda macam ni dalam paksa tu. Buat anak panah, tulis dan buat. Yang kedua 3 ni kena darab dengan 2 ni pula. Okey. Ini yang kedua. Okey, kita ambil warna lain pula. Ambil warna kuning. Okey, di sini. Seterusnya, 4 ni pula. 4 ni darab dengan R. Okey, ini nombor 3. Okey, seterusnya yang keempat. 4 ni darab dengan 2S pula. Ini yang keempat. Jadi kita susun ikut susunan dia. Okey, susunan dia macam mana? Kita susun lah macam tadi. Sama dengan. Okey, buat kurungan dulu. Kurungan. 3R darab dengan R. 3R darab dengan R. Tutup kurungan. Okey. Di sini pula 3 ni depannya positif. Sini ada negatif. Okey, jadi kita kena kekalkan dulu positif. Okey, buat kurungan dulu. 3R 3R. Okey, dia kena buat darab dengan darab. Okey, buat kurungan negatif 2S. Tutup kurungan besar. Okey, ini yang pertama lah. Untuk yang kita buat 3R ni dulu. Okey, untuk yang seterusnya 4S. Depan ni positif. Sini jadi kita kena letak simbol tambah dulu. Okey, jadi buat kurungan. Okey, jadi 4S darab dengan R. Okey, tutup kurungan. Seterusnya 4S lagi positif lagi. Okey. Buka kurungan, tulis 4S darab dengan buat kurungan negatif 2S. Tutup kurungan besar tu. Okey, jadi kita dah selesai untuk cara susunannya dahulu. Okey, sekarang kita tengok huruf mana yang boleh jadi gabung dua, kita gabung dua lah untuk yang sama tu. Macam sini 3R, sini R, sini R. Jadi jawapan dia dapat 3R kuasa 2 lah. Okey, tutup kurungan. Tambah dulu. Okey, tambah. Kita selesai yang dalam ni dulu. Okey, jadi 3 darab dengan 2 dapat 6. Jadi positif darab negatif dapat negatif 6 RS. Okey, tutup kurungan. Okey, tambah ni kekalkan lagi. Jangan nak ubah lagi. Sekali kita buat. Okey dah. 4 darab dengan R. 4S darab dengan R. Jadi kekalkan 4 RS. Okey, tutup kurungan. Tambah. Okey, lagi sekali kita tengok. Sini S, sini pun ada S. Jadi 4 darab 2 dapat berapa? 8. Okey, negatif 8.
Okey, S tu ada berapa? Ada 2 kali. Jadi S kuasa 2 tutup kurungan. Okey, ini dia punya susunan yang kedua lah. Okey, susunan yang seterusnya kita tengoklah. Okey, di sini positif tak ada masalah. Kita buka kurungan macam biasalah. 3R kuasa 2. Sini positif dengan negatif kita dapat negatif 6RS. Seterusnya sini positif-positif tidak ada masalah. Tambah 4RS. Dan seterusnya sini positif negatif kita dapat negatif lah. Negatif 8S kuasa 2. Okey, ini susunan yang tak habis lagi lah. Okey, yang terakhir. Okey, di sini tengok. Sini RS, sini pun ada RS. Jadi dia boleh selesaikan lah. Okey, selesaikan. Jadi kita susun dulu. 3R kuasa 2 negatif 6 positif 4. Jadi hutang 6 bayar 4. Jadi negatif 2RS. Jadi sini pula tolak 8S kuasa 2. Okey, inilah jawapan bagi soalan yang kita buat tadi ya. Untuk dia ada 2 kurungan. Jadi penyelesaian dia dia ada ikut step-step dia lah. Step pertama, step kedua, step 3 dan step ke-4 sampai kita dapat selesaikan keseluruhannya. Okey, kesimpulan kita pada hari ini. Okey, yang pertama kita nak tengok kembangan. Kembangan ni definisi dia iaitu kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Ini kita dah belajar tadi. Kurungan pertama, kurungan kedua tu apa dia? Kita dah tahu tadi. Selesai. Okey, yang kedua, apabila melakukan kembangan ungkapan algebra dalam tanda kurungan, setiap sebutan dalam tanda kurungan pertama mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam tanda kurungan kedua. Misalnya yang kita buat tadilah. Yang depan tu kena darab dengan hak depan tu dulu dengan dalam kurungan kedua tu. Yang tadi kita dah buat tadi ni. Dan sebenarnya dua ni pun kita darab dengan kurungan pula yang kedua ni pula. Jadi dia akan susunan dia lah. Dia susun-susun yang mana sebutan serupa boleh diselesaikan macam kita buat soalan yang tadilah. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Jadi apa yang saya nak pada hari ini, kamu jawab soalan quiz online yang saya bagi dalam link dalam video ni video YouTube ni. Kamu tengok bahagian description tu ada borang tu, link tu, kamu tekan link tu dia akan pilih pada soalan tu, ataupun tengok di ruangan komen dalam YouTube ni, tekan situ. Okey, maksud saya ni bila selesai jawab je kamu terus jangan duk risau dah. Jawab ke tak jawab, cikgu tahu ke tak tahu. Okey, cikgu tahu. Bila kamu dah jawab, automatic sistem akan bagi maklum kat saya kamu dah jawab berapa betul dan berapa salah. Okey, seboleh-bolehnya kamu buat bagi betul semua lah, jangan bagi ada yang salah. Okey, dan untuk seterusnya lagi, sekiranya kamu memerlukan ekstra penerangan lah, penerangan tambahan, jadi kamu boleh buat secara PM saya seterusnya, dan kita boleh buat lah sama ada Google Meet ataupun apa-apa kaedah yang sesuai lah untuk supaya kamu lebih faham di masa hadapan. Okey, jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih.